Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Nabilah binti Maisa, 281368 daripada kumpulan 12. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan infografik yang bertajuk Isu Pengaruh Gadget kepada Masyarakat. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan apa itu gadget. Kita acap kali mendengar perkataan ini saban hari, terutamanya dalam dunia modernisasi ini. Gadget membawa maksud alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Gadget merupakan salah satu bahagian dari perkembangan teknologi yang membantu aktiviti manusia menjadi lebih mudah. Gadget boleh dikatakan menjadi satu medium komunikasi antara manusia, serta gadget ini juga mampu memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengakses informasi. Antara contoh penggunaan gadget adalah telefon bimbit, tablet, laptop dan lain-lain lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amy Zuaidah binti Muhammad Zahir. Nama Matrix 281129. Jadi saya akan menerangkan penyataan masalah bagi kumpulan kami. Jadi katakan semua orang tidak lari daripada mempunyai gadget mereka tersendiri. Ini adalah kerana kecanggihan teknologi di dunia telah menyebabkan semua manusia tidak terlepas daripada penggunaan gadget. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak kebaikan dan penambahbaikan dari penggunaan gadget. Namun begitu, penggunaan gadget seperti telefon pintar, tablet, komputer rebel dan lain-lain secara meluas telah menyebabkan beberapa pengaruh yang baik dan tidak baik kepada masyarakat. Penyataan masalah yang ketiga pula ialah penggunaan gadget ditambah pula dengan internet yang semakin laju akan menambahkan lagi pengaruh gadget terhadap masyarakat. Kini, kita dapat lihat pelbagai pelan perabaya internet yang ditawarkan oleh syarikat komunikasi membuatkan masyarakat menjadi lebih taksub untuk melanggar pelan internet tersebut dan seterusnya membawa kepada pengaruh gadget yang melampau. Hal ini juga membuatkan seseorang individu menjadi terlalu bergantung kepada penggunaannya. Bukan itu sahaja, pada masa-masa tertentu juga, gadget mampu menyelamatkan nyawa seseorang individu dengan hanya menekan butang untuk menghubungi pihak polis atau pihak hospital jika berada dalam keadaan kecemasan atau situasi cemas. Selamat sejahtera, nama saya Denisa Sebastian Rao, nombor matrik 281061. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian laporan kami. Dalam laporan kami telah menekankan beberapa idea utama atau boleh dikatakan sebagai punca ataupun kesan utama mengenai topik kami. Antaranya yang pertama adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat pada generasi ini ataupun orang-orang pada masa ini mudah tertagih dengan penggunaan gadget dalam skala yang besar. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kesan positif dan juga kesan negatif penggunaan gadget yang dapat diperolehi oleh seseorang dalam kehidupan sosial dan juga kesihatan mereka. Dan objektif terakhir bagi laporan kami adalah untuk mencari idea dan juga langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketagihan gadget ini yang boleh menyebabkan kejatuhan dalam perkembangan sosial dan juga kognitif bagi masyarakat di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini Sofia binti Muhammad Yusof, nombor matrik 281475. Okey, untuk metodologi kumpulan kami menggunakan tinjauan secara talian untuk mendapatkan maklumat, iaitu dengan mengedarkan URL Google Form kumpulan kami kepada orang ramai, iaitu secara rawat. Dan kami mendapati sebanyak 35 orang perempuan dan 10 orang lelaki yang telah menjawab tinjauan secara online kami. Dan berdasarkan daripada 45 orang itu, kami mendapati majoritinya kategori umur 20 hingga 29 yang telah menjawab tinjauan kami, iaitu terdiri daripada 36 orang. Dan
daripada tinjauan kami mendapat dua jenis maklumat, iaitu maklumat untuk kualitatif dan kuantitatif. Untuk maklumat kualitatif, kami menggunakan cara kategori untuk mendapatkan keputusan, iaitu contohnya untuk soalan umur kami kategorikan kepada 3 kategori. Pada jantina kami kategorikan pada 2 kategori, iaitu perempuan dan lelaki, dan ada banyak lagi soalan yang kami kategorikan, iaitu secara ya ataupun tidak, dan beberapa lagi jenis kategori yang ada untuk soalan Google Form kami. Saya Siti Nur Arifatia binti Masaat bernombor matrik 281533. Metodologi yang seterusnya adalah dengan menganalisis data dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah ini menggunakan statistik daripada matematik. Contoh data yang menggunakan kaedah kuantitatif ini adalah umur dan juga masa yang dihabiskan dengan gadget. Akhir sekali, bahan akademik yang digunakan untuk membuat kajian ini adalah daripada sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber primer yang kami gunakan adalah tinjauan, iaitu mengedarkan borang kaji selidik. Seterusnya, sumber sekunder adalah dengan melayari internet untuk mencari artikel dan jurnal yang sedia ada di dalam laman internet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kini saya akan teruskan dengan dapatan kajian. Baik, beberapa soalan telah diajukan kepada 45 orang responden dan hasilnya kami dapat membuat kesimpulan dan juga analisis berdasarkan jawapan dan juga soalan yang diberikan. Jadi antara analisisnya terdiri dari aspek punca, kesan dan juga cara mengatasi. Baik, bagi aspek punca penggunaan gadget, kami telah menyediakan 4 soalan yang berkait dan juga relevan dengan situasi semasa. Jadi akhirnya kami dapat simpulkan antara pilihan tertinggi dan juga pilihan terendah oleh responden. Dan pilihan tertinggi ialah kecanggihan teknologi yang menawarkan pelbagai aplikasi, iaitu sebanyak 37.8%. Hal ini demikian kerana aplikasi yang disediakan dalam gadget maupun telefon pintar secara khususnya mampu membantu manusia dalam aktiviti sehari-hari. Seperti contoh Google Maps ataupun peta digital yang mampu membantu masyarakat untuk ke destinasi yang ingin dituju tanpa perlu mengetahui laluan secara tepat. Seterusnya, pilihan kedua ialah perkembangan isu semasa, iaitu sebanyak 33.3%. Aspek ini sangat jelas kerana pelbagai informasi maupun berita terkini akan melalui media massa terlebih dahulu. Jadi kepada individu yang amat obses untuk mengetahui isu-isu semasa, pastinya akan menggunakan gadget. Baik, yang ketiga ialah perubahan gaya hidup, iaitu sebanyak 20%. Ini sangat jelas kerana masyarakat milenial kini sangat bergantung kepada gadget dan juga telefon pintar terutamanya. Dan terakhir sekali ialah kemudahan internet tanpa wayar, iaitu sebanyak 8.9%. Baik, setakat itu saja. Terima kasih. Berdasarkan survei yang kami buat, kesan utama daripada penggunaan gadget ialah leka dengan gadget dan mengabaikan sekeliling, masalah gangguan tidur, mengurangkan kemahiran komunikasi dan ketidakstabilan emosi. 62.2% daripada responden kami memilih bahawa penggunaan gadget yang berlebihan akan menyebabkan kita leka dan mengabaikan sekeliling. Dalam falsafah, kita perlu sentiasa peka dengan keadaan sekeliling untuk meluaskan pandangan dan ilmu kita. 15.6% responden pula memilih bahawa penggunaan gadget yang berlebihan boleh menyebabkan masalah gangguan tidur. Kita memerlukan tidur yang cukup supaya kita sentiasa cergas dan boleh berfikir dengan baik. 13.3% responden pula memilih kesan penggunaan gadget ialah boleh mengurangkan kemahiran komunikasi dalam keluarga dan masyarakat. Hubungan kekeluargaan dan masyarakat akan menjadi kekok dan kurang keagraban sekiranya masing-masing hanya khusyuk dengan gadget mereka. Bagi kesan ketidakstabilan emosi,
terdapat 8.9% responden memilih kesan ini. Emosi yang tidak stabil boleh menyebabkan hidup kita tidak bahagia. Dalam falsafah, kita perlu menjaga emosi untuk mencapai kebahagiaan. 86.7% daripada responden kami bersetuju bahawa gadget banyak memberi kesan negatif kepada mental dan sosial masyarakat. Kesihatan mental itu perlu dijaga supaya kita dapat berfikir secara waras untuk menjalani kehidupan seharian kita. Hubungan sosial juga perlu dijaga supaya kita sentiasa hidup dalam keadaan harmoni dan bahagia dengan keluarga dan masyarakat. Walau bagaimanapun, penggunaan gadget juga mempunyai kesan positif, terutama sekali semasa pandemik COVID-19 ini. Gadget merupakan alat teknologi yang diperlukan untuk tujuan pembelajaran kerana kebanyakan proses pembelajaran sekarang dilakukan secara atas talian. 60% daripada responden kami bersetuju dengan kenyataan ini. Secara konklusinya, penggunaan gadget mempunyai kesan baik dan buruk terhadap seseorang individu, mengikut cara individu tersebut menggunakannya. Saya Siti Nur Aisyah Muhammad Azman, 281502 akan membentangkan cara mengatasi isu pengaruh gadget dalam kalangan masyarakat mengikut falsafah pendidikan kebangsaan. Untuk mengatasi isu pengaruh gadget dalam kalangan masyarakat adalah kita perlu menghadkan masa penggunaan gadget dalam kehidupan seharian. Pengurusan masa yang bijak amat penting bagi setiap individu untuk mengoptimalkan masa dengan aktiviti yang berfaedah agar melahirkan individu yang lebih berdisiplin dan menghargai masa. Selain itu, kita boleh melakukan interaksi sosial dalam kalangan keluarga dan juga masyarakat, seperti melakukan aktiviti gotong royong bersama keluarga dapat menyihatkan tubuh badan dari segi mental dan fizikal untuk melahirkan individu yang sihat tubuh badan. Selain itu, kita perlu ada kesedaran kerohanian dalam diri masyarakat untuk mengawal kekerapan penggunaan gadget. Kita dapat memupuk kesedaran tentang impak pengaruh gadget dalam kalangan masyarakat agar mereka jadi pengguna yang lebih bijak. Cara yang terakhir adalah dengan memperbanyakkan amalan ritual mengikut kepercayaan masing-masing. Hal ini dapat mendekatkan kita dengan Tuhan kerana pengisian rohani dalam diri seseorang itu adalah amat penting bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi dunia dan juga akhirat. Kewujudan gadget ini sememangnya membawa pelbagai bentuk kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat kontemporari. Jika disalahgunakan, ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat itu sendiri. Seperti yang didapati hasil daripada dapatan kajian, misalnya kurang interaksi sosial, ketidakstabilan emosi dan sebagainya. Dalam dunia tanpa sempadan ini, penggunaan alat gadget tidak dapat dinafikan lagi kepentingannya kerana cara bekerja dan proses pendidikan masyarakat global telah berubah kepada alam maya. Jika dahulu kita dapat lihat betapa mesranya hubungan yang terjalin antara masyarakat majmuk, namun hari ini kita akan lihat suasana sunyi sepi kerana masing-masing menghadap gadget untuk melayari pelbagai aplikasi rangkaian sosial. Adakah kita rasa fenomena itu berupaya untuk membina masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek? Tepuk dada, tanya selera. Walau bagaimanapun, teknologi gadget tidak wajar dipersalahkan sepenuhnya. Malah, ia menjadi tanggungjawab setiap pihak dalam membendung ketagihan dalam penggunaan gadget, sekaligus memikirkan pro dan kontra penggunaannya dalam kehidupan. Persis peribahasa Melayu, setiap penyakit ada penawarnya yang mustajab. Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya yang berkesan. Jangan biarkan diri menjadi hamba gadget. Sebaliknya, terapkan disiplin dalam penggunaan gadget.